ialah nak mengingatkan awak semula berkaitan dengan putaran, pantulan, pembesaran, translasi tu dia senang sikit. Okey. Mula-mula, contohlah ya. Yang saya beri OI ni, O ini adalah objek, I ini adalah image dia. Okey, sekarang ini saya beri. Awak rujuk yang rajah yang ini saja dulu. Yang O ini. Okey. Kalau dia kata cari dia punya image selepas dipantulkan pada garis ini. Ini menggunakan pantulan. Kita nak cari dia punya, dia suruh cari image bila dipantulkan. Sebab pelajar selalu silap. Bila dia pantul, dia kata ini ke sini 2 kotak, maka ke sini pun 2 kotak, dia tanda macam ni. Pucuk ini, pantulan kat sini, dia akan pergi kat sini. Okey, dah silap. Pantulan dia bukan macam tu. Pantulan ialah dia akan, okey katalah ini rajah dia, objek dia, kita nak cari image di bawah pantulan pada garis ini. Kalau garis ini ini garis macam ni, bila koordinat ini ialah bila X2, bila X2, Y pun 2. Kat sini bila X4, Y pun 4. Bermaksud nilai X sentiasa sama dengan Y. Jadi Y adalah sama dengan X. Ini ialah pantulan pada garis Y sama dengan X. Okey, cikgu nak tunjuk macam mana cara nak dapat dia punya image. Okey, ini mesti buat sudut 90 darjah dengan pantulan. 90 darjah. Okey, satu kotak, ke sini pun satu kotak. Mesti 90 darjah. Jarak mesti sama. Jadi bucu ini dia jadi dekat sini. Okey, kita pergi yang ini pula. Pergi yang ini, 90 darjah juga. 2 kotak. 90 darjah. Pun sama panjang kat sini, 2 kotak, pergi kat sini, 2 kotak juga. Jadilah dia kat sini. So, ini dipantulkan, dia jadi ini. Bukan dia pergi ke sebelah sana. Okey, kita buat lagi. Bucu yang ini pula. Okey, buat 90 darjah. Saya suka guna pembaris ni je. Bucu 90 darjah. Jadi yang ini, 90 darjahnya ke sini. Berapa kotak? 1, 2, 3. 3 kotak. So, sambung dekat sebelah sini. 3 kotak juga. 1, 2, 3. Dia jadi yang ini. Awak nak buat garis putus-putus pun boleh lah. Okey, seterusnya yang ini. Bucu yang akhir sekali. Okey, bucu yang akhir ini. Macam tu. Sambung darjah. Okey, sambungkan. Berapa kotak? 1, 2, 3 setengah. Sambung terus ke depan. Okey. 3 setengah. Alright, sini. Ni setengah dia. 1, 2, 3. Betul satu. Okey, sekarang kita lukis. Bila dah dapat macam ni, kita lukis. Okey, ini sambungkan ke sini. Okey, ini sambungkan. Ini sambungkan semua. Okey, inilah dia objek dan yang bawah inilah dia punya image. Selepas kita buat pantulan pada garis ini. Itu cara nak tentukan pantulan. Mesti sama panjang dan membuat sudut 90 darjah. Pantulan, putaran, translasi ni orang belajar. Kalau cikgu masa form 3. Masa form 5 cuma belajar pembesaran sahaja. Okey, sekarang pergi kepada rajah yang ni pula. Okey, rajah yang ini, tengok bucu yang sini, bucu ini ini objek, ini image. Objek bucu sini dia jadi kat sini. Okey, yang ini dia jadi di sini. Betul Okey, sekarang kita sambung. Ini pergi ke sini dah adalah garisannya. Sambung. Okey, yang ini jadi kat sini. Sambung. Okey, sambung. Okey, garis yang ini tadi dengan garis yang ini tadi, dia bertemu bersilang pada satu tempat. Tempat persilangannya tu kat sini. Ini objek pergi ke sini image. Ini objek pergi ke sini image. Sambungkan, buat garis sambung. Dia dapat bertemu dekat sini bersilang. Ini menunjukkan dia adalah merupakan putaran. Bila dia lurus macam tu saja, ini pergi sini lurus, ini pergi sini lurus saja, itu bermaksud sudutnya ialah 180 darjah. Putaran 180 darjah. Okey. Ya, pada pusat apa kat sini? Pada pusat pusat ni kena tengok koordinat dia. Ini X-nya -7 dan Y-nya -4. Okey, jadi pusat dia kat sini ialah -7, X-nya, Y-nya -4.
Okey. Putaran 180 darjah, dia tak perlu tulis ikut jam ke lawan jam. Sebab dia sama je. Ikut jam pun ke situ, lawan jam pun dia ke situ juga. Sama. Jadi ini cara penulisan putaran. Yang ini tadi, pantulan, kita tulis dia macam ni. Pantulan pada garis, apa garis tadi garis pantulannya? Y sama dengan X. Jadi garis pantulannya Y sama dengan X. Okey. Bila kita tulis pantulan saja satu markah untuk pantulan, garis ini satu lagi markah. Dua markah. Yang ini putaran 180 satu markah, pusatnya ini satu markah. Okey. Untuk yang ini pula. Yang besar ini merupakan objek yang besar. Yang kecil ini merupakan image. Ini objek dia besar. Besar, lepas tu image-nya jadi kecil. Tapi dia punya transformasinya kita tak panggil pengecilan. Kita tetap panggil dia pembesaran. Tetap panggil pembesaran juga. Pembesaran dia mesti ada pusat. Berpusat di mana? Pembesaran pusatnya di mana dan kena nyatakan juga faktor skala. Dia 3 markah kat sini. Kalau pembesaran. Pembesaran tulis saja pembesaran satu markah. Pusatnya satu markah, faktor skala satu. 3 markah. Okey, macam mana kita nak tentukan pusat dia? Kita tengok bucu ini dia berubah jadi yang ini. Bucu sini berubah dari yang ini pindah jadi kecil kat sini. Bucu yang ini jadi yang kat sini. Betul kan? Ini pindah sini. Ini jadi yang ini. Ini jadi sini. Dia gerak sini. Ini sini. Okey. Yang bucu ini? Dia tetap. Yang ini tetap. Dia tidak berubah ke mana-mana. Dia tetap je dekat situ. Bila dia tetap dekat situ, dia adalah merupakan pusat putaran dia. Putaran pula. Pembesaran dia. Jadi dia tetap kat sini. So pusatnya kita kata kat sini. Sini 8, 9, 10. So sini X-nya 9. Y-nya, X-nya 9. Okey, Y-nya ke sini. Y-nya negatif 1. Negatif 1. 9, negatif 1. Faktor skala. Nak tentukan faktor skala pula. Faktor skala ialah formulanya image bagi objek. Kita pilih satu sisi. Sisi yang sepadan. Contohnya objeknya dekat sini. Saya pilih sisi yang bawah ni. Ini panjang dia 3. Ini objek. Ingat yang besar ni objek. Objeknya ini 3. 3 kotak. So tak 3. Dia jadi image dekat sini. Yang sepadan sisi ini tadi ialah yang ini. Dia jadi satu kotak saja. Satu. Jadi faktor skalanya ialah 1/3. Macam tu. Jadi kalau dalam peksa terlupa mana satu dekat atas, yang mana satu dekat bawah antara image dengan objek ni, awak bacalah A, B, C, D, E, F, G, H, I jumpa dulu, I dekat atas. Lepas tu O-nya di bawah. Okay? Dia kalau pembesaran kena tulis itu 3-3 dengan tulis 3 markah. Pantulan kena tulis 2 benda ini. Putaran yang macam ni. Okey, sekarang nak tengok satu lagi jenis putaran. Sebab ini tadi putaran 180. So yang ini cikgu nak kita buat putaran dia. Nak tengok kat mana pusat putaran. Cikgu nak ajar bagaimana cara nak cari pusat putaran. Ini objek, ini image. Okey. Bucu ini dia objeknya kat sini. Image-nya dia jadi dekat atas sini. Okey, sekarang awak ambil pembaris, sambungkan. Sambungkan dari objek jadi image ni, sambung. Okey, macam tu. Lepas tu ambil pembaris, cari titik tengah. Dah sambung macam ni, cari titik tengah. Titik tengahnya, oleh kerana dia 2 kotak, titik tengahnya kat sini. Kan? Lepas tu kita buat 90 darjah dekat titik tengah tu. Dia mesti lalu macam ni bucu-bucunya. Okey, kita buat garis putus-putus. Okey, saya teruskan lagi ke depan. Terus, macam tu. Okey, kemudian dah buat satu garis, kita pilih satu lagi bucu yang lain. Bucu yang lain ialah yang mana ya? Mana nak buat? Inilah. Ini. Bucu sini. Bucu sini. Bucu ini dia jadi dekat sini. Okey, sambung. Bila bucu kita tahu mana objeknya, image-nya dia akan jadi dekat sini. Okey. Lepas tu kita sambungkan. Sambungkan dia. Okey, sambung. Lepas tu cari titik tengah. Dah sambungkan garis yang merah ni, kita cari titik tengah ni 2 kotak, ini pun 2 kotak, tengah-tengahnya kat sini. Okey, lepas tu kita buat 90 darjah ni. 90 darjah ni bucu pembaris ni. Letak macam tu, betul-betul kat titik tengah tadi. Buat 90 darjah. Okey, lepas tu kita buat garis putus-putus. Macam tu, lepas tu ambil sambung panjangkan dia.
Saya panjangkan. Okey. Sekarang kita tengok garis yang ini tadi, yang pertama tadi yang lalu titik tengah buat sumber darjah tadi, yang kat sini tadi sumber darjah, ni pun sumber darjah juga. Yang pertama tadi yang ini, garis putus-putus warna ungu ni, dan ini yang warna merah ni, garis yang kedua, dia akan bersilang. Dia akan bersilang kat satu tempat, dia bersilang kat sini. Okey, yang titik persilangan inilah merupakan pusat putaran. Pusat putaran. Okey, jadi nak tahunya kita buat macam ni. Ini ambil bucu ni tadi, sambung ke pusat. Okey, macam tu. Pergi kat image. Ini dari objek pergi ke pusat, pergi ke image. Maksudnya dia putarkan macam ni. Sini dia putar, pergi macam tu. Okey. Sudutnya 90 darjah. Ikut jam ke lawan jam ni? Kalau macam ni, putar macam tu. Pergi ke sini. Arah jam ke lawan jam? Putaran dia dari objek pergi ke image. Putaran macam tu. Lawan arah jam. Jadi kita buat macam ni. Tulis jawapan dia mesti ditulis. Putaran. Okey, sudutnya 90 darjah. Lawan arah jam. Okey, lepas tu kena nyatakan pusatnya. Berpusat di okey, nyatakan koordinat dia. Pusat ini koordinatnya dekat sini, X-nya ialah -5. Okey, -5. Y-nya kat sini ialah 5. Okey, -5, 5. Okey, jadi dia lengkap. Putaran 90 darjah lawan arah jam. Pusatnya ini, jadi ini 3 markah. 1 markah, 2 markah, 3 markah. Okey, jadi tak ada apa-apa ni Okey, betul. Itu dia. Jadi ini nak mengingatkan awak semula bagaimana nak menentukan cara nak menulis ini. Ni soalan dia. SBP tahun 2010. Trial dia. Okey, soalan kat sini. Diberi FKLMN yang besar ni adalah image. Yang besar ini ialah image bagi ABCDE. Okey, ini. Maksudnya yang besar ini ialah image, maka yang kecil ini image bagi ABCDE. Jadi ABCDE ini ialah objeknya. Yang besar gambar ini ialah image dia. Okey, di bawah transformasi VU. Jadi kalau VU, yang pertama kita buat U dulu. Lepas tu baru V. Itu sebab dalam ruang jawapan, dia tulis dekat sini U dulu, baru dia buat V. Okey, sekarang. Daripada sini, nak jadi besar macam ni. Kita tak boleh terus tiba-tiba daripada sini terus nak besar, buat pembesaran terus, tak boleh. Dalam soalan, dia dah bagi satu rajah yang membantu awak. Ini, dia bagi satu rajah, dah jadi yang kecil. Dah jadi yang kecil kat sini, baru dibesarkan. Okey, ini ialah kita kena fikir bagaimana dari sini jadi sini, itulah U. Daripada ini pula jadi besar ini, itu ialah V. Jadi kita tengok yang U dia. U dia transformasi selengkapnya daripada sini jadi yang ini agak-agak apa tu? Tengok bentuk dia. Bentuk dia kita nampak dekat sini bertentangan kan? Macam seolah-olah kita tengok cermin. Kita nampak muka kita balik. Ini AB kat sini. Kalau yang ni yang sepadan dengannya ialah FG. Jadi itu apa tu? Pantulan. Ya, pantulan. Bila pantulan mesti ada garis. Dipantulkan pada garis mana? Okey, sekarang kita nak tahu garisnya. Ini sambungkan. Okey, ada 1, 2, 3, 4 kotak. Kita bahagikan dia kepada 2. 2 kotak, 2 kotak. Ini tengah-tengah. Okey, kemudian sambung lagi yang lain pula. Yang ini B jadi G. Okey, sambungkan sama juga. 2 kotak jadi 2 kotak kat sini, tengah-tengah dia. Jadi, garis pantulan dia mesti lalu tengah-tengah itu. Dia lalu kat sini. Ini. Inilah garis faksi pantulan dia. Ataupun garis pantulan dia. Kita nak namakan dia kat sini, kita tulis macam ni. V, yang dekat sini U ni apa dia? Okey, U ialah pantulan. Awak tulis saja pantulan, dah ada satu markah. Okey, pantulan. Okey, ni dia garisnya. Nak namakan garis. Pantulan pada garis. Okey, garis apa ni? Tengok dekat sini. Dia lalu pada faksi Y dekat sini. Pada Y-nya dekat sini nilainya ialah 1. Sebab ni 2, sini kosong. Ni 1. Jadi, oleh kerana sepanjang panjang ini, Y-nya 1, maka persamaan garis ini ialah Y sama dengan 1. Jadi, pantulan pada garis Y sama dengan 1. Okey, dah dapat dah 2 markah. 1 markah, yang kedua. Huraikan selengkapnya V. Okey, sekarang kita dah pantul dah. Yang ini pantulkan jadi sini.
Okey, daripada sini dia jadi besar seperti di atas ini ialah V. Daripada yang ini kita besarkan jadi V. Jadi dah tentulah V ini pembesaran. Tulis saja pembesaran 1 markah. Pembesaran pula mesti ada pusat dan mesti ada faktor skala. Kalau lengkap macam ni tiga-tiga ada, dapatlah 3 markah. So nak cari pusat. Tadi saya dah sebutkan. Kita tengok yang ini. Kita perhatikan ini pula, tak perhatikan ni dah. Ini dah pindah jadi sini, dah pantulkan pergi ke sini. Okey, daripada sini jadi besar ni. Okey, kita tengok G ini dia jadi K. Kan? H ini dia dah besarkan jadi L. Okey, I ini dia dah jadi M. J dah jadi N. F tak jadi mana-mana. Dia duduk kat situ. Jadi kalau dia duduk kat situ, kita boleh tulis dia sebagai pembesaran berpusat, pusatnya F. Boleh juga kita tulis pusat dia F, tak ada masalah. Ataupun awak tulis nama bentuk koordinat. Koordinatnya dekat sini, ini ialah 3. Ini ialah 3, maka F 3, 3. Boleh juga. Nak tulis F sahaja pun boleh. Nak tulis koordinat 3, 3 pun boleh. Okey, sekarang nak tentukan faktor skala. Ingat nak tentukan faktor skala tadi. I bahagi O. Okey, kita pilih mana-mana sisi yang sepadan. Contohlah saya pilih sisi ni. ML. ML ini IH. Jadi ML kat sini image-nya. Ini yang besar ni kan image tadi. So ada 4 kotak. So sini 4. O-nya yang sepadan dengan ini ialah kat sini. Ada 1, 2 kotak. Jadi 4 bahagi 2 ialah 2. Jadi kita tulis pembesaran pusat F, faktor skalanya 2. Okey. Jadi kita dapat dekat sini 1, 2, 3, 4, 5 markah. Okey. Dan biasanya satu soalan lagi ialah melibatkan pengiraan iaitu mencari luas kawasan berlorek. Yang berlorek ini kita nak cari. Hitungkan luas pentagon. Bukan. Yang luas kawasan berlorek ini dia dah bagi dah. Ini. 112.5. Hitungkan luas pentagon A, B, C, D, E. Luas pentagon ini. Luas ini, objek ini sama dengan luas ini. Okey. Jadi dia beri formula. Formulanya ada. Apa dia formula? Luas. Siapa ingat formula? Luas apa? Sama dengan dia formula dia. Kalau sini I bagi O, kat sini sama. Li bahagi Lo. Luas image bahagi dengan luas objek adalah sama dengan adalah sama dengan K kuasa 2. K kuasa 2 itu K ialah faktor skala. Sekarang ni luas image ialah luas yang besar ni. Luas image, ini formula Luas image ialah luas yang besar ini. Luas yang besar sini ialah bermaksud, apa dia tu? Luas yang besar ini ialah luas berlorek. Betul tak? Luas kawasan berlorek, luas yang besar ini ialah luas kawasan berlorek campur dengan luas objek. Ni objek, ini sama. Ni pun luas objek. Ini luas objek, sama saiz. Okey, luas kawasan berlorek tambah dengan luas objek. Dia akan dapat luas image. Ni luas image. Luas kawasan berlorek campur dengan luas objek ini akan menghasilkan luas image. Okey, kemudian bahagi dengan luas LO ialah luas objek sama dengan K kuasa 2 dan K nya tadi faktor skala. Faktor skalanya ialah 2. So letak 2. Kuasa 2. Okey. Luas kawasan berlorek dia dah bagi 112.5 tambah dengan luas objek sama dengan ni 4. 2 kuasa 2 4. Ini LO ni bahagi bawa ke sini jadi darab 4 LO. Jadi dekat sini 112.5 sama dengan 4 luas objek. Ini LO bawa ke sini jadi tolak LO luas objek. 4 LO tolak dengan LO dapat 3 LO. 112.5 ni tak berubah. Maka luas objek adalah sama dengan apa dia? Nak dapatkan LO sahaja. 3 pindahan ke sini dia jadi apa? Bahagi. 112.5 bahagi 3. Dapat berapa? 37.5. ABCDE. ABCDE ini ialah luas. ABCDE ini ialah yang kita cari tadi iaitu luas objek. Iaitu 37.5. Jadi kita dah dapat dah jawapan dia. Cuma yang dekat sini cikgu nak mengingatkan balik semula, luas image ini ialah luas yang besar.
Luas yang besar ini kalau kita pecahkan dia akan menjadi luas kawasan berlorek campur dengan luas objek. Sebab luas ini saiznya sama dengan saiz luas objek. Jadi luas objek campur dengan luas kawasan berlorek akan menghasilkan luas imej. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua, soalan SBP yang cabar sikit. Okey, ini soalannya. PQRS ialah imej kepada JKLM. PQRS ialah imej. PQRS. Oh, yang kecil ini ialah imej. Ini imej kepada JKL. Oh, yang ini. Ini JKLM ini. Okey, ini ialah objek. Okey, PQRS ialah imej. Okey, ini ialah imej kepada JKLMN di bawah transformasi Q. Okey, ini jadi yang kat dalam ini transformasi Q. Soalannya, huraikan selengkapnya Q. Okey, daripada sini jadi sini, adakah dia translasi? Mungkin tak translasi. Ini objeknya macam ni. Jadi yang ini dalam ni. Kalau translasi dia punya bentuk dia saiznya sama, kedudukan dia sama, cuma dia pindah tempat saja. Dia punya kalau bentuk dia macam ni sama je. Tajam R ni kat atas, tajam tu tetap kat atas juga. Ini nampak ni dia dah berbeza kan? Ni kat atas, ni kat bawah. Dah lain. Dia tak bukan transformasi, translasi. Adakah dia putaran? Adakah dia pantulan? Pantulan. Ni pantulan ke kalau macam ni? Dia balik sini. Dia di sini. Bukan pantulan juga. Adakah dia pembesaran dari sini ke sini? Tak mungkin. Jadi ada satu sahaja lagi iaitu putaran. Jadi kita tulis siap-siap dekat sini. Putaran. Sebab bila kita tulis saja dia putaran, ada markah dah satu. Jadi kita kutip markah. Jangan tak tahu benda ni, mak tak tahulah dia punya pusat tak payahlah tulis. Apabila awak tak tulis apa-apa, awak hilang semua markah. Okey, dia putaran, dari sini putaran. Tadi cikgu dah ajar bagaimana kita nak tentukan pusat putaran. Okey, sekarang kita buat balik semula. Nak tentukan pusat putaran, pilih satu dia punya bucu. J, katakanlah J. J ini. J ini objeknya kat J. Kat sini dia jadi mana? PQRS. P. Dia jadi kat P sini. Cara dia nak buat, sambung. Sambungkan dia. Sambung. Dah sambung tu buat apa? Bahagi 2. Bahagi 2. Yes, kita bahagikan 2 cari titik tengah. 1 kotak, 2 kotak. 1, 2. Dia buat ada betul-betul tengah-tengah kotak-kotak ni. Kat situ. Lepas tu kita buat 90 darjah. Kita buat 90 darjah. Betul-betul lalu kat situ 90 darjah. Sekejap Buat 90 darjah kat sini. Guna bucu pembaris awak, buat garis putus-putus. Dia lalu titik tengah, buat 90 darjah, sambung terus ke sini. Macam tu. Okey, ini garis yang pertama. Lepas tu kita pilih lagi satu bucu. Bucu L, jadi mana bucu L? R. Dia jadi kat R. Okey, sambung. Sambungkan ini. Okey, cari titik tengah. Ada berapa kotak ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 10 maksudnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sini. Titik tengah dia. Lepas tu kalau garis macam ni luruhnya senang. 90 darjah dia macam ni. Dia 90 darjah kan. Dia straight je lah. Macam tu. Lepas tu buat garis putus-putus. Okey. Ni garis yang kedua. Ni garis pertama dengan garis yang kedua. Dia akan bersilang. Okey, dia akan bersilang. Persitik persilangan itulah dia punya pusat putaran dia. Okey, kita nampak dekat sini garis yang pertama dengan garis yang kedua dia bersilang dekat sini. Jadi kita test. Kita tengok dekat sini. J, sambungkan dengan pusat putaran. Sambungkan. Lepas tu pergi dekat imej dekat sini. Tengok sudutnya sama tak? Sudut 90 darjah tak? Alright, tepat-tepat bucu pembaris saya 90 darjah. Panjang pun sama. Panjangnya dekat sini sama sahaja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, sama. Jadi, macam mana cara kita nak tulis? Putaran mesti ada berapa darjah? Putaran 90 darjah. Okey. Sekarang ikut jam ke lawan jam? Bergantung kepada dari objek jadi imej. Dari sini putar pergi ke sini. Ikut jam ke lawan jam tu kalau putaran macam ni. Ni objek, putar pergi ke imej. Lawan. Lawan arah jam. Lawan arah jam. Okey. Mesti ada pusat. Pusatnya apa kat situ? Kos. X-nya berapa? Koordinat. 0, 6. Okey, 0, 6. Okey, kita dapat 3 markah. Okey, pergi pula yang M.
TUVW, dia kata TUVW, oh yang besar ini, ialah image kepada PQRS. Oh sekarang yang besar ini pula image. TUVW ialah image kepada PQRS. Okey, PQRS pula jadi objek. Ini jadi objek, yang ini pula jadi image. Okey, di bawah transformasi M. Okey, apakah dia M? Okey, apa dia M? Nak dapatkan satu markah. Pembesaran. Pembesaran. Okey, satu markah dapat pembesaran. Pembesaran mesti ada pusat dan juga mesti ada faktor skala. Kena nyatakan pusatnya apa, faktor skalanya apa. Okey, nak tentukan pusat, sambungkan. Objek dengan image sambung. Okey. Ini objeknya S. Dia jadi apa sekarang? W. Okey, sambung. S ini. Kejap. Okey. S ini sambungkan dengan W. Sambung. Sambung. Okey. Lagi kita pilih lagi. T jadi apa? P jadi apa? P. Jadi T. P jadi T. Semua berubah ni S jadi W. R jadi V. Q jadi U. P jadi T. Semua berubah. Kalau tadi ada titik yang tak berubah, itu pusatnya. Sekarang semua berubah. Jadi kita kena sambungkan. P ke T. Okey, sambungkan P ke T. P ke sini, T ke sini. Okey, sambung. Okey, awak nampak tak? Yang S, W tadi kita sambung. Yang ini, garis yang pertama. Yang T dengan P ini kita sambung. Ini garis yang kedua. Tengok dia bersilang kat mana? Dia bersilang di sini. 49. Ya, inilah akan jadi dia punya pusat pembesaran. Apa koordinatnya kat situ? 49. X-nya 4, Y-nya 9. Ya, pandai. 4, 9. Okey, faktor skala. Sekali lagi kita nak tentukan faktor skala. Apa dia formulanya? Image bagi objek. Ya, I bagi O. Okey, pilih satu sisi. Sisi yang inilah senang nak kira. Sisi bawah ini sepadannya yang bawah sini. I image dulu. Okey, image yang besar tadi image kan? Okey, kita pilih yang bawah sini. 1, 2, 3. 3 kotak. Objeknya yang sini. Sepadan ini ialah di sini. Berapa kotak? 1. 3 bagi 1? 3. Jadi faktor skalanya 3. Jadi kita dapat 1, 2, 3 markah. Okey, selesai menentukan Q dan M. Soalan seterusnya. Luas. Luas JKLM 343. JKLM. Okey, luas yang ini 343. Kira luas kawasan berlorek. Formulanya tadi ialah luas, kalau faktor skala I bagi O, luas pun sama. Li bagi LO sama dengan K kuasa 2. Okey. Li bagi LO. Yang diberi 343 ni Li ke LO? Luas image ke luas objek 343? Li. Ni, luas JKLM. LO. JKLM ialah luas objek. Okey, dia jadi macam ni. Luas objek, luas image bagi 343 dia dah bagi. 343 sama dengan faktor skala pun tahu dah 3. 3 kuasa 2. Jadi, luas image adalah sama dengan 3 kuasa 2 ialah 9 darab dengan 343. Ini ialah luas image-nya. Kira 343 darabkan dengan 9. Dapat? 3087. 3087. Okey, itu ialah luas image. Tetapi yang dia nak cari sekarang ialah luas kawasan berlorek, luas yang ini. Yang kita buat ini, luas image ini, 3087 ini ialah luas semua. Luas image ini yang semua yang besar ni, luas semua sekali. Okey, sekarang kalau nak cari luas kawasan berlorek. Macam mana cara nak cari? Nak cari luas yang luar ni, yang ini je. Luas yang kecil yang tadi kita tahu tak? Luas yang kecil ni sama tak luas yang ini? Sama. 343. 343. Yang ni 343 luasnya. Luas yang besar ni pun kita dah tahu ini 3087. Yang besar ini kita tolakkan dengan yang kecil kosong ini, kita akan dapat luas kawasan berlorek. Okey. Jadi luas image kita tolakkan dengan luas objek, kita akan dapat luas berlorek. Luas kawasan berlorek. Kawasan berlorek. Jadi luas image-nya 3087, luas semua. Tolak dengan luas ini 343. Jadi dapat berapa ni? 2744. 2744.
Okey, inilah dia luas kawasan berlorek. Dia memang selalu sangat diuji untuk awak cari luas kawasan yang berlorek ini. Macam ni cara dia. Cari luas imej yang besar dulu. Lepas tu kita tolakkan dengan luas objek tadi. Sebab dia sama saiz, sama luas dia.